Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zulhilmi Hakim bin Muhammad Sabri, nombor metrik 160835. Jadi kumpulan kami telah memilih tajuk jenis-jenis jenayah cyber di Malaysia sebagai tajuk bagi tugasan yang telah diberikan kepada kami. Jadi saya ditugaskan untuk membentangkan pengenalan bagi tajuk yang dipilih. Apakah yang dimaksudkan dengan jenayah cyber? Jenayah cyber merupakan jenayah yang dilakukan menggunakan alatan elektronik digital, seperti mereka melakukan jenayah tersebut dengan menggunakan alatan elektronik digital seperti telefon, komputer, melalui internet dengan menggunakan pelbagai platform atas talian. Yang kedua, jenayah cyber juga telah menjadi ancaman yang semakin meningkat di era digital saat ini. Malaysia juga tidak akan terkecuali dari ancaman jenayah ini kerana telah banyak berlaku kes jenayah yang melibatkan pengganaman, iaitu seperti kecurian data yang telah dilaporkan yang semakin hari semakin meningkat. Yang ketiga, penjenayah biasanya terdiri daripada golongan profesional dan golongan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, khususnya bagi golongan remaja yang mempunyai ilmu dan mereka juga pakar dalam selok-belok IT. Namun mereka menyalahgunakan perkara tersebut untuk melakukan kegiatan jenayah. Yang terakhir, dalam menghadapi jenayah cyber, penting bagi kita semua untuk menjaga keamanan dan privasi atas talian kita supaya kejadian yang tidak diingini tidak akan berlaku lagi, seperti pencerobohan akaun bank dan maklumat peribadi kita yang telah digodam untuk perbuatan yang tidak diingini. Sekian daripada saya. Sambung dengan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu dan permasalahan kajian. Terdapat beberapa isu dan permasalahan kajian yang telah kami temukan dalam topik yang dikaji ini. Antaranya ialah permasalahan tentang jenis-jenis jenayah cyber yang terdapat di Malaysia. Penipuan cyber, penggodaman dan pemindahan wang secara haram merupakan tiga jenis jenayah cyber yang popular di Malaysia. Penipuan cyber merujuk kepada penipuan yang berlaku dengan menggunakan instrumen komputer mahupun menjadikan laman cyber untuk menjalankan aktiviti jenayah. Seterusnya, penggodaman atau hacking merupakan suatu tindakan mengakses sesebuah komputer tanpa mendapat sebarang kebenaran atau izin dari pihak berkuasa yang ditugaskan. Pemindahan wang secara haram adalah pengalihan wang daripada sesebuah akaun simpanan individu atau sesebuah organisasi ke dalam akaun bank pihak lain mahupun diri individu yang melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh lain, pemalsuan identiti atau data dan kecurian maklumat juga tidak ketinggalan kerana ianya juga jenayah cyber yang berlaku di Malaysia. Isu dan permasalahan yang seterusnya ialah kesan-kesan buruk serangan jenayah cyber kepada negara. Jenayah cyber ini mampu meningkatkan masalah jenayah dalam negara. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat pelbagai maklumat, tidak kira sama ada benar atau salah, ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. Hanya satu klik sahaja, pengguna bebas dalam menyampaikan dan menerima maklumat tanpa ditapis kebenarannya dan hal ini akan memberi kemudahan kepada jenayah cyber. Contohnya, dalam kes penyebaran maklumat palsu mengenai kematian Ketua Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ismail Omar oleh pihak tidak bertanggungjawab. Maklumat palsu ini telah memberi kekeliruan kepada masyarakat dan pihak pentadbir dalam dan luar negara. Maka daripada kes ini, jelaslah penyampaian dan penerimaan maklumat dan informasi tanpa ditapis akan menyumbang kepada gejala jenayah cyber. Maklumat sulit juga boleh terdedah disebabkan oleh jenayah cyber. Kesan seterusnya ialah kehilangan aset. Kehilangan aset-aset tertentu seperti wang atau dokumen sulit yang dimiliki oleh pihak berkepentingan seperti kerajaan negeri. Sebagai contoh, penggodaman mencuri maklumat senarai penduduk di negeri Johor dan mendapatkan nombor telefon mereka.
kemudian mereka menjual data tersebut kepada pihak yang melakukan penipuan atas talian atau lebih dikenali sebagai macau scam. Isu dan permasalahan yang seterusnya ialah tentang langkah yang efektif untuk membanteras jenayah cyber ini daripada berleluasa. Langkah yang perlu dilakukan sekiranya menjadi mangsa jenayah cyber ialah melaporkan kepada pihak berkuasa. Pengguna internet yang menjadi mangsa jenayah cyber seringkali tidak melaporkan kepada pihak berkuasa kerana mereka mempunyai perasaan takut atau malu. Oleh itu, seandainya seseorang itu telah ditipu atau diskam oleh sesiapa, segera laporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa agar mereka dapat membantu. Mangsa yang berdepan penipuan cyber ini digesa menghubungi segera Pusat Respon Skam Kebangsaan iaitu singkatannya ialah NSRC menerusi talian 997 supaya tindakan selanjutnya boleh dilakukan. Selain itu, mangsa jenayah cyber perlu mengumpul semua bahan bukti agar dapat membantu pihak berkuasa untuk menyelesaikan masalah jenayah tersebut dengan mudah. Akhir sekali, isu dan permasalahan kajian ialah berkenaan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu terjebak kepada jenayah cyber. Faktor yang pertama ialah merupakan jalan singkat untuk berjaya. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui aktiviti penggodaman, seseorang itu dapat mengetahui hal-hal privasi seperti kata laluan akaun bank. Melalui cara tersebut, secara tiba-tiba, wang yang ada di dalam akaun bank akan berkurang secara tiba-tiba. Dengan menggunakan ilmu yang ada, seseorang pelaku jenayah cyber ini dengan sewenang-wenangnya menggunakan kemahiran yang diperoleh untuk mendapatkan manfaat untuk diri sendiri dan memudaratkan orang lain, dan ini juga merupakan kesalahan undang-undang di Malaysia. Faktor lain juga adalah disebabkan kurang nilai murni dalam diri dan malas berusaha. Pada tahun 2022, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Tiong Ning Cheng mengatakan bahawa hampir 600 juta kerugian direkodkan akibat daripada jenayah cyber di negara ini. Beliau berkata, data tersebut menunjukkan bahawa masalah cyber di Malaysia ini adalah serius dan kementerian akan memfokuskan hala tuju untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih celik digital dan melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Oleh itu, semua pihak perlulah cakna terhadap isu jenayah cyber ini dan perlu berganding bahu agar jenayah cyber ini dapat dibendung. Objektif utama bagi kajian ini adalah untuk memahami jenis dan bentuk jenayah cyber yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, untuk mengenal pasti tindakan yang mungkin merupakan tindakan jenayah cyber dan cara mengatasinya. Selain itu, untuk meningkatkan kesedaran keselamatan cyber dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya, bagi memudahkan dan memberi keberkesanan dalam penyiasatan jenayah cyber oleh agensi penguatkuasa undang-undang dan organisasi-organisasi keselamatan cyber. Di samping itu, bagi mengembangkan strategi pencegahan jenayah cyber yang lebih efektif bagi setiap individu dalam masyarakat. Akhir sekali, adalah untuk membantu meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab sosial individu dan organisasi dalam mencegah dan melindungi daripada jenayah cyber. Skop kajian bagi topik ini ialah kajian ini melibatkan responden yang datang daripada pelbagai umur, agama, bangsa dan latar belakang. Kajian ini juga merangkumi semua lapisan masyarakat termasuklah pelajar dan penduduk awam. Dengan itu, keputusan yang diperoleh boleh digeneralisasikan kepada masyarakat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatih Nurbatisha binti Edi Suria dan saya akan membentangkan tentang kaedah kajian dan dapatan kajian serta analisis kajian yang telah kami dapati untuk kajian kami. Kami telah menggunakan 3 kaedah untuk kajian kami kali ini, iaitu kaedah soal selidik, rujukan dan temubual. Walau bagaimanapun, kami telah menumpukan lebih perhatian kepada kaedah soal selidik dan kaedah rujukan.
Berdasarkan dapatan kajian kami tempoh hari, sebanyak 72% golongan perempuan telah menjawab soal sidik yang telah kami sediakan, manakala terdapat 28% golongan lelaki yang telah menjawab soal sidik kami. Majoriti yang telah menjawab soal sidik kami adalah golongan yang berusia 41 tahun ke atas. Tambahan pula, golongan yang berbangsa Melayu juga beragama Islam juga menjadi majoriti untuk menjawab soalan sidik kami kali ini. Ini adalah hasil kajian dan analisis yang dibuat melalui Google Form. Majoriti responden berbangsa Melayu, beragama Islam dan berumur 41 tahun ke atas. 70% dari kalangan perempuan dan 28% dari kalangan lelaki. Melalui kajian ini, antara punca tertinggi yang dipilih oleh responden adalah kurang pendidikan dan paling rendah adalah pelaku jenayah berasa bahawa mereka sukar untuk dijajaki. Pilihan jenayah cyber yang ada pula, 80% memilih pemalsuan identiti dan 1% memilih jenayah skema data. Responden memilih kesan jenayah cyber adalah masalah jenayah semakin bertambah. Selain itu, menyebabkan masalah mental kepada mangsa. Langkah yang perlu diambil adalah kita perlu mendidik orang ramai supaya tidak melakukan jenayah cyber dan menggunakan internet dengan sebaik-baiknya. Faktor berlakunya jenayah cyber itu adalah pelaku berfikir bahawa ia adalah jalan singkat untuk berjaya. Seterusnya, pilihan responden bagi tindakan awal yang harus dilakukan oleh mangsa adalah melapor kepada pihak berkuasa bersama bahan bukti yang telah dikumpul. Soalan kepada pendapat dari responden apabila terkena jenayah cyber juga sebulat suara setuju untuk melapor jenayah tersebut. Selain itu, bagi hukuman, 98% bersetuju bahawa pelaku dihukum dengan hukuman yang berat, manakala 2% tidak setuju. Jadi kesimpulannya, jenayah cyber sememangnya mendatangkan kesan negatif kepada manusia. Walau bagaimanapun, tiada penyakit yang tiada penawarnya. Justeru, langkah-langkah yang sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar jenayah cyber ini boleh dibasmi. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani masalah ini. Sebaliknya, jika tiada muafakat, hasrat dan aspirasi negara untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain tanpa dibebani dengan jenayah cyber akan hanya tinggal omong kosong semata-mata. Semua pihak juga wajar memainkan peranan penting untuk mengenal pasti setiap jenis jenayah cyber yang terdapat di Malaysia. Melalui cara ini, kita dapat menghindarkan diri dari terlibat dengan jenayah cyber.